Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our class with Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Let's continue with istighfar, salawat and dua. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid, sesungguhnya Kau Maha berilmu, Maha bijaksana serta Maha cerdas. Kurniakanlah bagi kami ilmu serta kebijaksanaan-Mu agar kami mampu menjadi khalifah-Mu di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, class, let's discuss about hadith for this week, about the influence of friends. Okay, as we discussed yesterday, this hadith is about you must kita kena buat apa? Kelas. Hadith for influence of friends. You kena buat apa? Kena pilih kawan yang baik. Kena pilih kawan yang baik, betul. Okay, macam mana kita nak tahu kita pilih kawan yang baik? How you know? Kena The right friend. Macam mana? kena tengok sifat perangai dia. dia. Kena tengok perangai dia. Yes, attitude dia, betul. Apa contoh-contoh attitude yang baik? Can you give me an example? Contoh apa ni? Solat, bagi Peminat zakat. wangi. Yes, menjaga agama. Lagi apa, Ken? Tak dengar. Apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Betul. Yes, kenapa? Kalau yang orang yang tidak menjaga kebersihan ni, dia berkawan dengan siapa? Kawan dengan Berkawan dengan siapa? Berkawan dengan syaitan. Kenapa? Syaitan tak suka kan? Benda-benda yang syaitan tak suka pula. Syaitan suka benda yang kotor. Jadi kalau dia tak jaga kebersihan, maksudnya dia berkawan dengan syaitan. Betul tak? Okey, lagi? Apa contoh-contoh mencari kawan yang baik? Macam mana? Dia kalau dia silat. Girls? Macam mana you nak identify your friends tu baik ke tidak? How? Saya tahu. Amira Sofia, yes, Amira Sofia. How you identify? You tengok, kawan ni baik lah, rasanya aku boleh terus berkawan dengan dia. Macam mana caranya? How? Okay, Amira Sofia, you can share. Afi Ryan. Yes. Lagi satu kita apa? Menjaga adab, betul tak? Menjaga adab dengan orang yang lebih besar. Jangan kau ajar semua tu lah. Okay? Tengok kawan yang baik boleh. Lepas tu boleh jadi BFF. PS5? Boleh belikan PS5 untuk kamu? Kan. Okay, so lesson for the hadith, okay? Here, okay, I want Rais, can you read for me? Number 1, number 2, and number 3. Lesson for this hadith. Islam gives us to be closer to pious and good people. Yes, maksudnya Islam menggalakkan kita ataupun guide kita to choose closer to good people. Okay, second. We are often influenced influence our friend, whether good or bad. Yes, kita ni
akan mempengaruhi rakan kita lah sama ada menjadi baik atau buruk. Jadi kamu memilih baik ke buruk? Good or bad? Mesti nak jadi baik kan? Betul? Okay, second. Right, third. Good people. Good people will help us to become good to and to avoid what is bad. Yeah, so good people akan bantu kita jadi yang lebih baik. Jadi baik, bukannya dia bimbing kita jadi buruk. Kalau good people lah. Okay, so itu bezanya kalau good people dengan bad people. So kamu kena berhati-hati. Be aware orang-orang yang macam ni. Depan baik, belakang kutuk orang. Ada jumpa orang macam tu? Depan puji kamu macam-macam. Belakang rupanya dia kutuk kamu. So kita kena berhati-hati dengan orang. Okay, so we should find a good people, and to find the good people, you tengok dulu attitude dia macam mana. Okay, adakah dia membentuk kamu ke arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Okay, so biasanya itu berlandaskan agama lah. Kalau selagi dia mengikut syariat, ikut agama, tak ada masalah. Kiranya dia kawan yang baik. Okay, that is our hadis for this week. Okay, so please take lesson from this hadis. Next, let's discuss about ICT word. So yesterday I have apa ni, Akil. Teacher semalam. Oh, okay. Oh, lama. Okay, Akil. Alright, so yesterday we have discussed about animation, right? So we have another two, which is hack and also presentation. Okay, so Hack. today we want to discuss about hack. What's mean by hack? Siapa tahu hack tu Saya apa? tahu je. Hack tu macam mana hack tu? Dia boleh dapatkan password ataupun kod rahsia. Yes. Okay, let me show you some video. Okay, semua tengok sini. Sekejap, teacher share sound sekali. Sorry. What is hacking? Why do people hack? Popular culture has painted hackers as outlaws that need to be feared. But is it really something to be scared of? Do you really know what it means to hack? Well, hopefully this video will shed some light on this dark side of computing. Biasanya hacker ni dia tahu coding lah. Dia akan explore segala benda, maklumat kita dia akan ambil. According to the mainstream view of hackers, the hacking subculture's sole purpose is to exploit computers for legal reasons and to steal people's information. While there are people out there whose main intention is to steal people's information, this isn't what the hacking community is really about. But let's come back to that. First, let's define what a hacker is. Yeah. Simply put, Dengar tak? Saya kuatkan sikit. Alright. Okay, what is hacking? it means to use technology for purposes other than what it was meant for. That doesn't Okay, to use technology for purpose other than what is was meant. Kiranya dia akan menyalahgunakan teknologi lah. Yang mana seperti contoh lah kan. Okay, coding dicipta untuk membantu kita dalam membentuk application ataupun any software lah. Tapi hacker ni dia bijak. They use the technology, dia akan guna pakai untuk kegunaan dia sendiri. sound threatening at all, does it? This definition doesn't even mention computers. In fact, the hacker origin starts with an MIT model train club that would hack their electric trains to make them run faster. Then hacking moved to payphones, creating the first hacker outlaws, and then it moved to computers. According to one of the first computer hackers and inventor of the Apple computer, Steve Wozniak, hacking was the necessity of invention, and its purpose was making a difference for humanity. Hackers were well-admired experts in the fields of engineering and programming, whose latest hacks were always looked upon in awe by the computer community. Aside from the Apple computer, the original computer hackers brought forth other inventions like programming languages, open source software, the Linux operating system, and the World Wide Web. That's right, Tim Berners-Lee was a hacker. Without these hackers, there would be no internet today. These guys were considered to be white hat hackers, all of them who enjoy the intellectual limitations but do it within the confines of the law.
But in later decades, people would enjoy hacking for the same intellectual challenge, but they would do it illegally. They are what's referred to as black hat hackers, or better known as crackers. Black hat hackers are what the public fears. These are the ones that create worms, viruses, steal data, etc. The core of the white hat and black hat hackers are generally the same. They're both generally self-taught programming and engineering prodigies that try to circumvent limitations. But black hat hackers go a step further by then trying to attack the bodies that put those limitations in place. Hence the rise of Anonymous, the outlaws of the government and the Robin Hoods of the computer underground. The hacking community is one that is fresh with innovation and creativity while encouraging outside-of-the-box thinking. It isn't all bad. So get to know what hacking is, real hacking. Start by taking a look at the Hacker Manifesto found at the link below, and How to Become a Hacker by Eric Raymond, author of the New Hackers Dictionary. Go, get to it. If you're waiting on me to teach you, you've already failed the first test. Dia akan ajar kamu macam mana nak jadi hacker. Okay? So ni contoh hacker lah. Facebook tapi ada slash lain. Macam tu. Twitter ada slash lain. YouTube ada slash lain. Itu maksudnya hacker ni dia gunakan application software yang ada, kemudian dia olah sikit coding tu. Coding tu apa? Nanti kamu akan belajar lah coding tu apa. Which of these people is most like the hacker? A burglar, a vandal. Alright. So that is our ICT. So secara conclude, what is you can conclude? What's mean by hacker? A person that. What's mean by hacker, class? A person that who hack YouTube, Apple. Yes. Any software hacker ni boleh apa-apa je. Betul? Betul. Okay, very good. So that's mean juga je. Wi-Fi dia boleh detect. Wi-Fi pun boleh hack juga. Contohnya ataupun Astro, dia tak nak bayar Astro kan, dia boleh hack. Ataupun kalau macam contohnya kamu nak tengok movie kan ada je movie yang kamu boleh buka dekat Google tu, kamu boleh cari daripada laman web yang hacker create sendiri untuk kamu tengok secara orang panggil secara haram lah macam tu. Okay? Right. So that is means by hackers, a person that use something not good lah, dia akan create something yang tak baik using their own purpose. Okay, that's it. So let's take your attendance. Today is 2 September. Abu Bakar is here or not? Adam Naufal? Adam Naufal is here? No. Ahmad Adam, yes. Akil Akram, yes. Amira, yes. Zara? Zara, no. Asma? Izzah, yes. Danish Murshid? Afi Ryan, Haikal? Yes. Irfan Hashim? Mio, yes. Akil, yes. Darwish Koyim? Darwish Koyim, kelas teacher. Pagi tak datang, malam dia datang. Ryan? Langsung tak datang, Chef. Ryan tak datang juga. Takif? Yes. Naura Auni, yes. Alia Maisara, yes. Kaisa, yes. Rais, yes. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, 14 of you. So, today, hari ni kelas Islam kan, bukan kelas matematik jangan tertukar. Jadi, last week teacher ada minta kamu untuk prepare. Prepare apa? Siapa ingat? Apa? Teacher minta prepare kan, toko. Yes, toko. Any. Tak kisah mana-mana toko yang kamu nak ceritakan pada hari ini berkenaan dengan tokoh kemerdekaan ataupun pejuang-pejuang. Yes. So, siapa nak volunteer dulu? Okay, Amira minta dulu. Okay. After Amira, Ryan. Boleh, Afi Ryan? Okay. After, okay. Urutannya siapa? 3 orang kat tangan. Lepas Afi Ryan, Naura. Okay. Amira Sofia, boleh share screen? Amira Sofia boleh buka mic ke? Tak boleh Tak boleh Tak boleh. Tak boleh. Okay. So Amira Sofia, how many slide? You prepare 7. Okay, next. Amira Sofia prepare about
Janggut. Okay, very good. Siapa tahu sini Tok Janggut siapa? Tok Janggut. Okay, good Amira. Macam mana Amira nak terang kat teacher? Amira nak baca je? Nak tunjuk kat teacher je? Kan dia punya mic berapa? Teacher nak dengar lah Amira bentangkan juga. Okay, Tok Janggut ni, siapa kat sini orang Kelantan? Siapa orang Mak Kelantan? saya Kelantan. Ah, Mak saya Kelantan. mak ayah Pakcik kamu saya orang orang Kelantan, jadi kamu pun orang Kelantan. Kamu kenal tak Tok Janggut ni siapa? Tak. Tak kenal. Alah, sayanglah Tok Janggut ni pejuang yang berasal daripada Kelantan. Okey, ke bawah sikit Amira. Saya baca biodata dia. Okey, sebab Amira tak boleh buka ni kan. Ke bawah sikit Amira. Okey, nama sebenar Tok Janggut ialah, atas sikit Amira, atas sikit. Okey, nama Haji Hasan bin Panglima Mat Munas. Okey, bacakan Rafi Ryan saya. Rafi Ryan suara tu. Baca tu. Nama sebenar, gelaran, tarikh lahir. Nama sebenar Haji Mat Hasan Panglima Munas. Gelaran lain Tok Janggut. Tahun lahir 1950. Tempat lahir Kampung Saring, daerah Jeram, Kelantan. Alright, Tahun good. kematian 1915. Bila dia meninggal, Okay. dah. Meninggal Bila dia dunia. meninggal, Sumbangan Pejuang Kebebasan Kelantan. Orang lain nak baca sebab saya Alright, tak apa. Okay, ke bawah lagi Amira. Kejap lagi teacher memang nak explain tentang Tok Janggut ni. Teacher ada video nak tunjuk. Okay, tak apa, kita teruskan. Amira lagi. Okay, good Amira. Cantik slide kamu. So, ini Amira ceritakan tentang perang bermula. Okay, good. Lagi Amira. Okay, perang Tok Janggut. Okay, nanti kamu boleh baca slide Amira ni. Nanti teacher akan minta kamu submit dekat kelas Google Classroom. Okay, good. Tengok gambar-gambar yang Amira sediakan. Okay, ni buku yang boleh kamu dapatkan lah. Okay, buku-buku yang ada orang ceritakan tentang perjuangan Tok Janggut. Okay, good Amira lagi. Habis dah? Okay, thank you. Okay, good Amira. Aisyah bagi Naudah dengan Acil dulu. Lagi siapa nak tunjuk? Yang tak nak Tunggu tunjuk, Naudah. nanti Saya nombor hantar. 3. Saya nombor Okay, 3. next. Hafi Ryan dulu. Lepas Hafi Ryan, Tak, kan Akil. belum lagi teacher, belum. Hafi Ryan Kejap. Saya punya belum Okay, lagi. Naura dulu. Tak apa. Naura dulu Boleh Hafi Ryan? Okay, Naura boleh present dulu Naura? Naura boleh tunjuk kat teacher dulu. Yang lain nak tunjuk kat teacher boleh? Okay, Naura share screen. Okay, good Naura. Naura cerita tentang siapa? Maharaja Lela. Okay, good. Maharaja Lela ni, Naura baca sikit apa yang Naura tulis. Ke bawah sikit. Teacher minta satu slide je. Kamu semua ni rajin ya. Buat banyak-banyak slide. Baguslah. Mana teacher tak sayang kan you all ni. Rajin semua. Okay. Okay. Amira baca sikit Amira. Datuk Maharaja Amira pula. Naura, sorry. Naura baca sikit. Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela Pandalam ialah seorang Okay. Jadi Datuk Maharaja Lela ni dia berasal daripada mana? Perak. Perak. Okay. Berketurunan apa? Tu, tulis tu. Dain Salidi. Okay. Dia anak raja siapa ni? Anak raja Bugis. Okay. Yang berasal daripada Sulawesi. Okay, baik. Thank you, Naura. Naura buat satu page je Okay, bagus. Tak apa. Okay. Boleh. Alright, Naura. Good. So, thank you, Naura. Next, siapa nak tunjuk? Akil kan? Okay, Akil pula. Ya, saya punya tunggu kejap je. Okay. Hafi Ryan tengah loading lagi lambatnya. Okay, Akil nak tunjuk. Yang lain, ada yang volunteer? Yang lain ada yang volunteer? Dah.
Dah. Okey, Akil boleh share? Okey, Akil bercerita tentang siapa ni? Baca sikit Akil. Selamat datang. And Assalamualaikum. Besarkan Akil, besarkan. Buka yang presentation ni. Yang bawah tu kan ada presentation kat ujung sekali, Akil. Alright, good Akil. Selamat datang and Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akil, kelas Fa'alim, Sekolah Al-Amin Darul Mustafa. Bidata Tunku Abdul Rahmat. Marilah kita mendengar mengenai Tunku Abdul Rahmat. Okey, jom kita mengenali siapa dia Tunku Abdul Rahman. Okey, go Akil. Proceed. Tunku Abdul Rahmat. Tunku Abdul Rahmat. Abdul Rahmat Putra Al-Haj diputerakan pada 8 Februari 1903 di Alostar Kedah. Diputerakan tu maksudnya dilahirkan lah. Okey, kemudian Tuanku merupakan putera ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Sultan Kedah yang ke-24 dan isteri beliau iaitu bonda kepada Tunku Abdul Rahmat bernama Naarm atau lebih dikenal sebagai Manjelara. Bonda yang dicintai itu adalah seorang keturunan Tai, anak kepada Luang, Nara Borirak Kelip, keturunan Shoipaya, Maha Kota Ketua Negeri Mataban dalam jajahan Siam di Shan Utara, Thailand. Okey, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj diputerakan. Okey, diputerakan tu maksudnya dia jadi putera lah. Okey, pada 8 Februari tadi. Okay. So next, itu saja. Itu saja pada itu saja. Thank you. Okey, jaga SP, kita jaga kita. Stay at home. Oh, ada hashtag awal sana. Okey, thank you. Okey, good. Okey, lagi siapa nak share dengan teacher? Siapa nak tengok? Okey, Afi Ryan. Afi Ryan sediakan apa? Wow. Apa? Sekejap, ada share. Kenapa ada klik tu? Klik, okey dah. Berapa minit ni? Like. Afirai, berapa minit ni? Dah. Like. 3 minit. Okay, cepat. Sejarah negara kini berulang lagi, membara semangat dalam. Afira yang besarkan. Kenapa pula tu download tu? Taklah. Besarkan. Allah, tak boleh ke Firayan? Tak boleh. Semua orang dengar ke tadi? Like kan? Yang lain like kan? Betul tak? Yang lain dengar ke? Yang lain dengar ke? Firayan? Okay. Next, siapa nak present? Firayan ada masalah tadi.
Sekejap je. Okay. Yang lain ada nak present? Haikal, Rai nak tunjukkan teacher. Siapa yang kamu pilih? Tokoh mana yang kamu pilih? Iza, Ifan, Hashim. Yang lain buat tak kerja teacher? Me. Iza nak share screen? No. Belum Why not? lagi. Tak buat lagi? Kenapa lain tak buat? Dah. Saya test. Yang lain buat tak? Apa yang disuruh? Sejarah negara kini berulang lagi, membara semangat dalam hati. Jiwa kita merdeka, tiada lain kau dan aku sama saja. Kita kan semua sama rata, jiwa bebas merdeka. Oh, 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 kita anak merdeka. Oh, 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 kita sama warna dan biru, samanya warnamu. Kakak bersatu, cekal tiada berbeza. Ini darah tumpah darahku, hingga akhir hayatku. Panggillah kita, laut suara merdeka. Sejarah negara kini berulang lagi, membara dalam hati. Jiwa kita merdeka, tiada lain kau dan aku sama saja. Kita kan semua sama rata, bebas merdeka. Oh, 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 kita anak merdeka. Oh, 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 kita sama warna dan biru, samanya warnamu. Kakak bersatu, cekal tiada berbeza. Ini darah tumpah darahku, hingga akhir hayatku. Panggillah kita, laut suara merdeka. Ini sebuah cinta. Kenapa putih, kuning, biru, merah? Kulit lain warna darah sama. Kalau butuh warnamu boleh rasa jiwa seorang pejuang negara. Utara, selatan, timur, barat ku jejaki, bawa nama negara yang ku menyayangi. Hingga ku pecah kebebasan negara. Panggillah kita laut suara merdeka. Hey! Merah, putih, kuning, dan biru, samanya warnamu. Bersatu, cekal tiada berbeza. Ini darah tumpah darahku, panggillah kita. Samanya warnamu, gagah berbeza. Ini darah tumpah darahku, hingga akhir hayatku. Bela kita, lawan suara merdeka. Sekejap, Ada apa tu? Surprise. Ni daripada Tengku Abdul Rahman. Sekejap. Dah. Oh, tak ada pula. Ni. With all Malaysian, this is bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as Ryan. And nation. Tengku Abdul Rahman. Thank you so much. Okay, yang lain ada nak present tak? Yang lain? Ada nak tanya teacher? 1, 2,
Three. Ryan, ada. Takif, Mio, Alia. Okay. So nanti yang lain yang tak present ni, yang present pun sama, yang tak present pun sama. All of you kena submit dalam Google Classroom. Nanti teacher akan buat by tomorrow. Okay, tomorrow boleh submit lah. Okay. Due date je sampai kelas next week. Boleh? Boleh? Sampai kelas next week. Nanti teacher akan upload lah task tu dalam Google Classroom. So siapa-siapa nak edit dia punya tu boleh. Firayan nak edit sikit ke boleh. Firayan nak upload video kan? Saya tak nak edit. Kalau tak nak edit apa boleh je. Hantar. Okay, good. So teacher nak tunjuk kamu. Okay, tadi kamu ada tengok beberapa tokoh kan? So kita akan tengok lagi tokoh-tokoh yang lain. Jom tengok ni, teacher nak tunjuk kamu. Tengok tadi saya sama macam Muhammad Akil. Macam slide. Okay, jom tengok ni. Slide pula, video. Okay, kelas. Siapa kat sini orang Perak? Siapa kat sini orang Perak? Siapa kat sini? Tahu. Atuk saya orang Perak. Siapa kat sini orang Perak? Ada orang Perak? Atuk saya. Atuk kamu orang Perak? Okay. Jadi kamu kenal tak Datuk Maharaja Lela ni? Kenal. Pernah dengar tak nama Tok Janggut? Tadi siapa present tentang Tok Janggut? Pernah. Okay. Pernah dengar tak nama Haji Abdul Rahman Limbong? Okay, yang berasal daripada Terengganu. Siapa orang Terengganu? Datuk Bahaman. Pernah dengar tak nama Datuk Bahaman? Asalnya daripada Pahang. Okay, kemudian kita ada satu tokoh-tokoh pejuang. Dul Said. Dul Said yang berasal daripada Melaka. Okay, lagi kita ada siapa ni? Yang Tuan Antah. Okay, berasal daripada Negeri Sembilan. Kemudian kita ada siapa? Mat Saleh daripada Sabah. Bukan Mat Saleh yang orang putih tu. Ni nama dia Mat Saleh. Okay, kemudian Antenom, okay, daripada Sabah. Kemudian siapa ni? Syarif Masaho daripada Sarawak, Rentang. Okay, nak berkenalan tak dengan mereka? Siapa mereka ni semua? Nak tahu tak? Nak? Teacher kat mana yang Abdul Rahman je? Abdul Rahman? This one, ini sebelum lagi. Sebelum Tukar Abdul Rahman, mereka lah dulu antara pejuang-pejuang. Belum lagi tadi. Okay. Ni lama-lama ni. Sebab tu gambar-gambar mereka, kalau kamu perasan kan, gambar-gambar mereka ni dalam bentuk kartun. Okay. Jom. Teacher tunjuk. Kita berkenalan dulu dengan Assalamualaikum hadirin. Haji Rahman Limbong. Janggut. Pendudukan Syarikat Borneo Utara British SBUB di Borneo Utara Sabah. Mana tadi? Ni Tok Janggut je. Kita berkenalan dengan Tok Janggut yang tadi kawan kamu present tu kan? Okay, jom tengok ni. Present lain. Di Barat, Kelantan. Okay. Ini cerita kisah pahlawan. Kisah Tok Janggut di negeri Kelantan. Inggeris yang zalim, rakyat melawan. Walau nyawa menjadi korban. Di Pasir Putih bermula cerita. Datang Inggeris membuat angkara. Rakyat ditindas, hidup derita. Bangkit Tok Janggut menjadi pembela. Sebab penentangan. Okey, mari kita dengar. Setelah perjanjian Inggeris Siam ditandatangani pada tahun 1909, British mendakwa Kelantan telah menjadi salah sebuah daripada 4 negeri Melayu Utara yang menjadi negeri naungan British. Hasilnya, Sultan Kelantan telah dipaksa untuk menerima seorang penasihat British yang berkuasa menasihati Sultan Kelantan dalam hal ehwal pentadbiran. Di Pasir Putih, iaitu tempat tinggal Tok Janggut, penasihat British. Tak, saya orang Selangor. Orang Selangor.
telah mengetepikan kuasa Engku Besar Jeram, iaitu pembesar tempatan yang telah sekian lama mentadbir Pasir Putih. British tidak mengiktiraf kedudukan Engku Besar Jeram dan melantik Encik Latif, seorang pegawai British yang berasal dari Singapura, bagi mentadbir kawasan Pasir Putih. Keadaan ini telah menimbulkan negeri Kelantan ni negeri beraja. Dari apa tu? Engku ni kerabat raja. Orang Pasir Putih hanya akan terima wakil diraja menjadi pembesar. Okey? Kenapa dia kata macam tu? Wah, cuma cakap Kelantan. Raja. Okey. Walaupun Encik Latif tu orang Melayu, dia bukan siapa-siapa. Siapa ni bukan siapa. Maksudnya bukan di kalangan raja-raja lah. Dia tu muka Melayu, hati Inggeris. Maksudnya jahat lah tu. Suka buat zalim kau rakyat. Kiranya buat benda yang tak baik. Itulah maksud dia. Okay, next. Kemarahan penduduk tempatan, termasuklah Tok Janggut. Pentadbiran Encik Latif di Pasir Putih juga telah menekan rakyat tempatan. Mereka dia kata agak sini Encik Latif ni kan, dia kan menjadi pegawai yang dilantik oleh British. Okay, kemudian dia telah mengenakan cukai. Awak tahu tak cukai ni apa? Cukai ni apa? Cukai ni macam mana? Cukai ni maksudnya bayaran lah. Bayaran dikenakan. Contoh kat sini bayaran yang dikenakan untuk kita bayar adalah cukai kepala, cukai tanah, okay, cukai pokok, cukai kelapa. Kalau ada kelapa kat rumah kena bayar. Walaupun tu kelapa kita kena bayar, okey? Kena bayar dekat orang lah. Diarahkan membayar pelbagai jenis cukai seperti cukai kepala, cukai tanah, cukai kelapa, cukai pokok buah dan cukai sirih. Selain itu, peraturan baru berkaitan undang-undang tanah turut ditentang oleh mu tak beranak aku menaneh dok mu tak. Alamak, cik tak faham pula apa dia cakap tu. Selagi makcik tak bayar cukai tanah, British tak akan benarkan makcik berkebun. Yang ni dia faham. Okay, dia cakap apa kat sini? Dia kata makcik kalau nak buat tanah, kalau makcik nak berkebun dekat tanah ni, makcik kena bayar cukai. Walaupun sebenarnya bukannya tanah dia pun, tapi dia kena juga bayar juga. Makcik dia kena bayar cukai juga. Itulah kejamnya orang British dulu. Penduduk tempatan kerana mereka telah dipaksa membayar cukai tanah. Ini peristiwa penentangan. Tok Janggut dan para pengikutnya telah memutuskan untuk enggan membayar cukai kepada British. Tok Janggut ni rasa macam kenapa kena bayar cukai kan? Kita ni kena lawan, kita kena lawan. Lepas tu dia kata apa ni? Kalau Tok terus berdegil, kami akan terpaksa tangkap Tok. Amba Tok Seh bayar satu. Dia tak nak bayar pun. Kenapa aku kena bayar kat British? Itulah dia cakap. Hasilnya, pentadbiran British telah menghantar anggota polis diketuai oleh Sarjan Cik Wan bagi menangkap Tok Janggut. Perbalahan telah berlaku antara polis British dan Tok Janggut, mengakibatkan Sarjan Cik Wan mati ditikam. Pada 29 April 1915, Pakatan Ketenteraan seramai 2,000 orang diketuai oleh Engku Besar Jeram, Tok Janggut, Penghulu Adam dan Cik Sahab Melbourne telah melancarkan serangan ke atas pejabat British di Bandar Pasir Putih. Pasukan Tentera Melayu Pasir Putih telah berjaya menguasai Bandar Pasir Putih dan mengisytiharkan Pasir Putih sebagai sebuah negeri yang merdeka. Engku Besar Jeram telah diangkat menjadi Raja Pasir Putih dan Tok Janggut sebagai Perdana Menteri. British kemudiannya telah bertindak balas dengan menghantar ketua. Dia kata tak boleh jadi ni. Kalau Tok Janggut menang ni, dia kena lawan lagi. So dia buat serangan balas. Bukan tentera bagi menyerang kubu pertahanan Tok Janggut di kampung Dalam Pupuh di Kampung Saring. Pertempuran sengit telah berlaku di antara tentera Gurkha British menentang tentera pimpinan Tok Janggut. Dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut telah terbunuh. Disebabkan pertempuran itulah, British membuat serangan balas, dan terkorbanlah Tok Janggut, hero. Akhirnya, pahlawan Pasir Putih telah berjaya ditewaskan. Jenazah Tok Janggut kemudiannya telah diarak dari Pasir Putih ke Kota Baru. Mayatnya kemudian digantung songsang di tengah-tengah bandar Kota Baru sebagai peringatan kepada penduduk tempatan untuk tidak bangkit lagi menentang British di Kelantan. Walaupun Tok Janggut telah terkorban dalam pertempuran tersebut,
kepahlawanan beliau dalam menegakkan keadilan dan maruah tanah air telah menjadi simbol perjuangan rakyat zaman bersamaan. Okey. Itu Tok Janggut. Tok Janggut pahlawan dari negeri apa kelas? Negeri Melaka. Negeri Kelantan lah, pasir putih. Negeri Kelantan. Kan tadi teacher cakap logat Kelantan tu kan. Okey, jadi apa yang kamu dapat simpulkan? Apa yang kamu faham tentang Tok Janggut? Dia memang Kelantan ke? Dia asal daripada Tok Janggut kira mati syahid ke? Wallahualam, kira dia berjuang. Saya tak berani nak cakap lah sebab teacher tak arif bab-bab ni. Tapi disebabkan dia berjuang demi negara kan. Mungkin lah kita doakan dia mati syahid lah. Okay, Amira Sofia tanya soalan tu kan. Okay, so apa yang kamu faham lagi Tok Janggut ni? Dia menentang apa? Dia menegakkan apa tadi? Dia cakap dia menegakkan apa? Bayaran cukai. Dia tak nak bayar cukai kan? Kenapa British suruh bayar cukai? Tak nak bayar cukai. Orang lain ada yang redha je bayar cukai. Tapi Tok Janggut tak nak dia pertahankan hak. Kenapa kena bayar cukai? Sedangkan itu bukan diorang punya tanah pun. Kan kenapa kita kena bayar? Macam itulah. Itulah penentangan daripada Tok Janggut dan ahli-ahlinya. Okay, next. Teacher nak share berkenaan lagi seorang tokoh. Kita tengok ni. Haji Abdul Rahman Limbong. Okay, siapa kenal ni? Siapa kenal? Pernah dengar tak nama ni? Tak pernah dengar. Dengar. Okay, jom kita berkenalan dengan Haji Abdul Rahman Limbong yang berasal daripada mana? Jom kita tengok. Golongan petani di Hulu Terengganu telah bangkit menentang campur tangan British di Terengganu dalam satu perjuangan yang dipanggil Kebangkitan Tani. Mereka telah dipimpin oleh seorang ulama, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong. Siapakah Haji Abdul Rahman Limbong? Nama sebenar beliau? Nama sebenar beliau ialah Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid. Yang berasal daripada Terengganu. Tadi siapa orang Terengganu kat sini? Orang Kelantan tadi dah ada kan? Orang Terengganu ada tak sini? Ada. Kamu kena kenal lah tokoh. Okey, tokoh negeri kamu iaitu Terengganu. Okey, bekerja sebagai guru agama Islam. Ialah Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid. Dilahirkan pada tahun 1868 di Terengganu. Beliau merupakan salah seorang keturunan keluarga ulama besar dari Melayu Patani. Pekerjaan beliau selaku seorang ulama ialah menyampaikan pengajian dan kuliah agama Islam di sekitar negeri Terengganu. Disebabkan sering berolang-alik ke kampung Limbong di Kemaman untuk mengajar agama, beliau diberi gelaran Haji Abdul Rahman Limbong. Sebab penentangan. Okay, jom tengok sini. Sebab penentangan Haji Rahman. Walaupun perjanjian Inggeris Siam pada tahun 1909 telah menjadikan British sebagai kuasa yang menaungi negeri Melayu Utara termasuk Terengganu, Sultan Terengganu iaitu Sultan Zainal Abidin III telah berjaya menghalang campur tangan British di Terengganu. Kejayaan baginda mengekang campur tangan British telah diperkukuhkan lagi dengan pengenalan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu, iaitu Idkhanul Muluk bi Ta'dil Suluk. Hal ini menjadikan Terengganu sebagai salah sebuah negeri yang terakhir dipengaruhi British di tanah Melayu. Baginda juga hanya bersetuju untuk menerima seorang pegawai British yang bertaraf wakil sahaja. Hasilnya, seorang pegawai British iaitu W.L. Conley telah dilantik sebagai British Agent di Terengganu. Pun begitu, wakil British tidak mempunyai kuasa untuk campur tangan dalam pentadbiran negeri Terengganu. British terus menekan Sultan Terengganu untuk menerima seorang penasihat British di Terengganu. Hanya pada tahun 1919, British berjaya. British ni dia pandai, dia licik. Dia dapat juga menekan. Menekan ni maksudnya dia dapat bagi tahu Sultan ni kata bolehlah dia pujuk lah macam tu. Dia pujuk sampailah Sultan membenarkan British campur tangan dalam pentadbiran negeri Terengganu. Okay, kamu tengok apa yang terjadi. Saya menempatkan seorang penasihat British di Terengganu. Melalui pelantikan J.L. Humphreys sebagai penasihat, British telah berjaya campur tangan di Terengganu. Setelah berjaya campur tangan, pentadbiran British telah
setelah berjaya campur tangan, kamu tengok apa yang mereka buat. Okey? Memperkenalkan pelbagai undang-undang baharu yang telah membebankan penduduk. Dia datang, dia berkuasa, dia bagi bebanan kepada rakyat. Antaranya, penduduk perlu mendapatkan permit kebenaran untuk mengusahakan Nak mulakan kerja kena dapat permit dulu. Macam tu British kata. tanah pertanian. Sebagai syarat mengusahakan tanah, penduduk diwajibkan membayar cukai sebanyak 50 sen setahun. Hal ini telah menimbulkan kemarahan petani. Petani dah marah dah ni. Dia kata apa ni? Tanah Amba tu, tok nenek Amba tinggal pusaka ke Amba. Maksudnya dia cakap tanah tu nenek dengan atuk dia tinggalkan untuk dia. Kenapa dia kena bayar pula cukai semua? Ikut suka Amba lah nak buat benda. Hati dia lah nak buat apa kan? Nak tanam apa? Kenapa nak kena minta permit semua? Itulah maksudnya dia orang marah. Ya, khabar kalau kita tak bayar cukai dok boleh menanam. Maknanya sakning tu saya tak tahu lah apa. Tapi kalau yang tadi dia kata kalau kita tak bayar cukai kita kena kita tak boleh tanam macam tu. Kalau kita tak bayar cukai lah. So itu dia. Sudah mereka membantah lah benda macam tu kan. Marah. Kerana kesemua tanah milik mereka adalah tanah yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka merupakan pemilik tanah tersebut dan British tiada hak untuk mengutip cukai ke atas tanah mereka. Selain itu juga, pentadbiran British telah melarang penduduk untuk memungut hasil hutan dan menebas tanah hutan bagi membuka kawasan pertanian baharu tanpa kebenaran. Peristiwa penentangan. Peristiwa penentangan. Pada tahun 1922, 43 orang petani di Kuala Telemong telah ditangkap kerana tidak mempunyai pas kebenaran bagi mengusahakan tanah pertanian. Mereka telah didakwa di mahkamah atas kesalahan tersebut. Haji Abdul Rahman Limbong telah bertindak menjadi peguam bela. Haji Ahmad Limbong ni dia menjadi peguam bela. Peguam bela ni maksudnya dia akan bela lah orang yang telah ditangkap tu. Pada para petani tersebut. Beliau berhujah bahawa tanah itu milik Allah. Siapa nak bacakan tu ni? Siapa nak baca? Okey, Afi Ryan. Bacakan. Apa Haji Limbong cakap? Adapun semua tanah itu hak Allah. Undang-undang Islam telah membenarkan tanah dipindah milik secara warisan pusaka. Tiada kesalahan yang dilakukan oleh para petani kerana mereka telah mewarisi tanah pusaka nenek moyang semenjak Sultan Zainal Abidin. Ya betul. Jadi Haji Limbong kan mengasas negeri ini. Jadi apa hak dia kan nak cakap kena bayar cukai, kena itu, kena ini, larangan itu, larangan ini. Jadi mereka tak ada hak. Itulah yang dipertahankan oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Niakan sebagai pusaka nenek moyang kepada mereka. Undang-undang Islam membenarkan pemilikan tanah secara harta pusaka. Disebabkan kepintaran Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong dalam hujah pembelaan, pihak mahkamah terpaksa melepaskan kesemua petani yang terlibat. Pihak mahkamah rasa macam baiklah kami bebaskan semua tahanan tadi. Seterusnya pada tahun 1925, kebencian para petani terhadap pentadbiran British semakin memuncak. Mereka sengaja mencabar British dengan mengusahakan tanah milik Tengku Nik yang terbiar. Dia membersihkan. Pada tahun 1928, okey, ni dia kata apa ni? Kita perlu tangkap semua penduduk Perintangan rakyat terhadap bayar cukai, jumlah mereka semakin ramai. Dia dah start dah ni nak ugut ni, nak tangkap. Tu ni pegawai British. Yes sir. British sampai ke kemuncaknya. Pentadbiran British telah mengancam untuk mengambil tindakan terhadap para petani di Telemong, Kuala Berang, Tersat dan Dungun yang tidak memiliki pas pertanian. Hasilnya, seramai 1,000 orang petani telah berhimpun di Hulu Terengganu. Mereka telah mara ke bandar Kuala Berang yang menjadi pusat pentadbiran di Hulu Terengganu. Di Kuala Berang, pegawai British terkejut dengan kehadiran ribuan petani dan telah melarikan diri ke Kuala Terengganu. Para petani telah menguasai bandar Kuala Berang dengan menduduki pejabat-pejabat kerajaan dan balai polis. Mereka juga telah mengibarkan bendera merah sebagai simbol perjuangan umat Islam di seluruh Dia macam orang buat protes lah dunia pada waktu tersebut terhadap bendera merah Empayar Islam Turki Utsmaniyah. Kejayaan menguasai Kuala Berang menyebabkan para pejuang berasa lebih bersemangat. Mereka telah bertindak mara ke ibu negeri Terengganu, iaitu ke Kuala Terengganu. Di Kuala Terengganu, kerajaan Terengganu telah menghantar pasukan polis yang bersenjata lengkap. Ni polis British ni. Lebih baik kamu semua berundur atau polis akan ambil tindakan bagi menyiasat peristiwa penentangan di Kuala Berang. Kedua-dua pasukan, iaitu pasukan pejuang tani dan pasukan polis, telah bertembung di kawasan Padang Kacung. Pihak polis telah meminta para penentang untuk menyerah diri. Namun keadaan kucak kacir telah berlaku apabila para pejuang mula menyerang polis.
Pasukan polis telah melepaskan tembakan, Pistol. menyebabkan beberapa orang petani mati terbunuh. Dia tembak berjauh. Hasil daripada serangan tersebut, para pemimpin tempatan yang menggerakkan penentangan tersebut telah didakwa dan dipenjara. Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong pula tidak dipenjara. Ni, dia kata apa ni? Pihak istana dah nasihatkan British untuk hantar ustaz duduk di Mekah. Okey, kalau kita penjarakan ustaz, makin ramai pengikut ustaz seluruh negeri akan bangkit lepas ni. Okey, so dia kata dia nak pindahkan ustaz lah. Konon-kononnya dia nak minta ustaz berhijrah ke sana. Tapi sebenarnya dia ada agenda lain. Sebab kenapa dia takut kalau ustaz dipenjarakan, ataupun apa dia kalau dia apa-apa kan ustaz dekat negeri tu, orang lain akan marah lah, akan bangkit. Sebaliknya, dibuang negeri ke Mekah. Hukuman yang dikenakan ke atas beliau menunjukkan British sangat takut dengan keupayaan ulama yang bukan hanya mampu menggerakkan perjuangan rakyat, akan tetapi pemikiran dan hujah mereka sukar untuk ditewaskan oleh British. Itu dia Haji Muhammad Limbong. Okey. Macam mana? Dapat sesuatu? Siapa dia Haji Ahmad Limbong? Cerita sikit. Siapa beliau? Orang yang macam mana? Jadi apa pekerjaan dia? Siapa pekerjaan dia? Dia seorang apa? Guru apa? Dia seorang guru agama. Okey, lagi kenapa dia menentang kelas? Kenapa dia menentang? Kenapa berlakunya penentangan oleh Haji Ahmad Limbong ni? Kenapa? Kerana apa? Yang lain? Kenapa? Kerana mereka mengambil hak-hak seorang petani. Kalau nak bertanam, kena bayar dulu, kena minta permit dulu, betul? Nak menanam, kena bayar dulu cukai tanah. Okay, kamu suka ke? Kalau contohnya lah kan, ini buku kamu kan, kamu ada buku. Tapi kalau setiap kali kamu nak buka buku ni, kamu kena bayar 20 sen dulu dekat mak kamu. Bayar 20 sen dulu, baru boleh buka macam tu. Kamu suka? Tapi macam mak macam tak apalah kan. Bayar kat kawan kamu sebenarnya. Kamu kena bayar 20 sen. Padahal buku kamu. Kamu kena bayar 20 sen kat kawan kamu. Kau nak buka buku, kau kena bayar 20 sen kat aku macam tu. Suka macam tu? Kena ugut? Tak kan? Jadi kalau kalau situasi yang Haji Limbong ni, tanah pusaka mereka, tapi mereka terpaksa bayar juga lah yang ditentang. Okay? So itu dia antara dua tokoh yang sempat saya discuss dengan kamu. Okay, kita ada tokoh yang pertama tadi siapa? Tok Janggut dengan Haji Limbong. Okay, please remember. So lepas ni kalau orang tanya kenal tak siapa tokoh yang bernama Tok Janggut, kamu cakap kenal, lepas tu kamu boleh cerita semua kan, buat kamu dah belajar tadi. Okay, so ada sebarang pertanyaan tak? So nanti teacher akan update dalam Google Classroom. Okay, teacher akan bagi masa untuk kamu buat. Okay, please submit teacher akan bagi markah siapa yang tak submit nanti teacher akan tahulah teacher buat apa nanti. Okay, so please submit, semua kena submit, wajib Okay, so thank you everyone. Let's end our class today with Tasbih Kifarah and Surah Wan-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okay, thank you. Yes, Akil.